السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, ikhwati fillah muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-12 hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah As-Saffat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tidak mengingatinya. Dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka menghinakannya. Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Alhamdulillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kuliah lalu kita bincangkan tentang sifat manusia ni sentiasa menafikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap kaum musyrikin, tabi'an, menghina segala yang sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun telah melihat bukti-bukti kehebatan, bukti-bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ditolak. Faqalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun. Apabila kami telah mati, jadi luluh dalam tanah, tulang-tulang kami dah hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Bagaimana pula bapa-bapa kami yang telah terdahulu? Jadi ini sikap orang-orang musyrikun. Mereka ni, tuan-tuan yang mulia sekalian, tidak bersedia untuk mengikuti Islam kerana banyaknya kepentingan. Dan tambahan pula mereka ditimpa penyakit ujub. Penyakit ujub ini adalah satu penyakit yang bahaya. Kalau menimpa diri kita seorang Islam, adalah kita berusaha untuk mengatasinya, menghilangkannya, kerana penyakit ini tak pernah dapat lepas daripada sesiapa pun. Setiap orang daripada kita ada penyakit ini, sedikit atau sebanyak, skalanya berbeza-beza, tuan-tuan dimuliakan sekalian, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi rasa kagum pada amalan sendiri, apakah ia akan masukkannya ke dalam syurga? Kita kena ingat bahawa Nabi SAW pun pernah bersabda, Ma minkum min ahadin yunajjihi amalu qalu wa anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang dapat diselamatkan oleh amalannya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, adakah Nabi juga termasuk dalam konteks ini? Jawapan Nabi, ya, aku pun sama. Melainkan Allah telah pun meliputi diriku dengan rahmat dari sisinya. Jadi jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, tuan-tuan, janganlah kita ni merasa ujub. Kita dah buat satu amalan, kita rasa kita layak masuk syurga, kita lebih hebat daripada orang lain. Ilmu kita akan menyebabkan kita duduk di makam aliyin dekat akhirat kelak. Ini penyakit ujub, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bagaimana nak faham penyakit ujub ni supaya dapat kita atasi? Mengenali punca masalah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketahuilah olehmu, wahai saudara, kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, ujub ni boleh dikategorikan kepada beberapa bentuk. Yang pertama, seorang itu merasa ujub dengan tubuh badannya yang hebat, tampan ke, cantik ke, tinggi ke, suaranya merdu ke, sentiasa menang peringkat musabaqah ke. Jadi seseorang itu merasa ujub terhadap dirinya sendiri, sedangkan dia lupa yang beri itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia sedar, ni cara mengatasinya, tuan-tuan. Kalau dia sedar bahawa tubuh badannya itu pasti akan hilang lenyap, berkedut satu masa nanti menjadi lemah, maka hendaklah dia sibukkan dirinya mengubati penyakit ujub itu dengan memikirkan kekotoran batinnya.
Jadi sejak permulaan kejadian sampailah ke akhir besok, yang Allah nilai bukanlah rupa rasa yang cantik, tubuh yang tegap, tapi kepada amalan yang telah dikerjakan sewaktu hidup dahulu. Besok sampai masa dia akan tua, berkedut, lemah, bongkok, dan tubuh badannya tidak sehebat dahulu. Orang melihat pun dah tak merasa senang dengannya, masa geli dengannya. Dan kalau lihat orang tua, tuan-tuan dimuliakan sekalian, giginya tak terurus, pakaiannya tidak lagi hebat, badannya sudah berkedut, datang ke satu tempat bercakap pun language-nya pun orang muda tak mau dengar. Bayangkan diri kita akan sampai kita seperti itu. Jadi apa yang nak dibanggakan? Yang kedua tuan-tuan, merasa ujub di atas kekuatan diri. Dan inilah yang pernah berlaku pada kaum Ad. Mereka ni seringkali mengingatkan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Nak rawat penyakit ni tuan-tuan, hendaklah seseorang itu merenung dirinya. Kamu memang kuat, kamu memang hebat. Tapi kalau kamu kena demam flu, seluruh tubuh kamu tak berfungsi lagi, lemah. Bayangkan lihat orang kena stroke. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka merampas nikmat yang diberi kekuatan kepadamu, kamu dengan dia sama saja, sudah tidak ada kekuatan lagi. Bayangkan tuan-tuan, pokok yang besar tu pun sekali datang taufan roboh dia, apatah lagi kamu manusia yang kamu bayangkan kamu kuat sangat. Tidak sama sekali. Kalaulah yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau kamu ujub ini kerana akal fikiran kamu, kecerdasan minda kamu, kepandaian kamu dalam urusan dunia atau satu perkara, ataupun urusan akhirat, ataupun agama, kamu nak pandangan kamu saja dihargai, pandangan orang lain semua dianggap leceh, tak payah dengarlah pandangan orang jahil, kamu saja seorang yang hebat. Melarang pula anak-anak murid kamu untuk mendengar daripada ustaz-ustaz yang lain, memandangkan kamulah muftinya, kamulah alimnya, kamulah faqihnya, maka tak payahlah belajar dengan orang lain. Mengobati penyakit ni tuan-tuan, hendaklah seseorang itu mengembalikan semua urusannya kepada Allah SWT. Bersyukurlah atas nikmat akal yang Allah berikan, fikiran yang cerdik, kepandaian yang luar biasa, kefahaman yang mendalam terhadap satu ilmu itu. Bayangkan kalau Allah SWT kehendaki, Allah mampu tarik. Dahulu seorang merupakan engineer yang hebat, tiba-tiba dia kena penyakit, terantuk kepalanya atau ketumbuhan, wal'iyazubillah, kini jadilah dia seorang yang miring, gila. Orang mentertawakannya, memandangnya leceh. Allah Maha berkuasa tuan-tuan. Allah SWT Maha berkuasa melakukan semua perkara itu. Jangan sampai perkara itu berlaku pada dirimu kerana sifat ujub, memperlecehkan orang-orang lain, maka Allah akan tarik nikmat akal yang kamu bangga-banggakan itu, maka kamu dengan binatang tak ada apa beza lagi pada masa itu. Maka sedarlah saudara, ilmu yang Allah beri pun sedikit saja. Lihat kata Imam Ghazali. Jadi merawat penyakit ujub untuk kategori yang ketiga ni, iaitu berkaitan dengan ilmu, kehebatan dirinya. Bayangkanlah sebenarnya kamu tidak ke mana pun nak bandingkan dengan orang gila itu kalau Allah tarik nikmat pengetahuan yang tinggi itu. Kadang-kadang ujub ni juga, kata Imam Ghazali, disebabkan oleh nasab, keturunan, salah sila keluarga. Merasa dirinya daripada keluarga mulia yang mesti dihormati, bahawa ada pula yang begitu jahil menyangkakan dia buat maksiat apa sahaja sekalipun, maka nasabnya, kekeluargaannya akan menyelamatkan dia ke akhirat besok. Ini satu kesilapan lah tuan-tuan. Nabi SAW memesan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, ya Fatimah binti Rasulillah, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, amat Rasulillah, qu anfusakum minan nar, inni la amliku lakum minallahi syai'a. Nabi pesan kepada keluarga terdekat Nabi, termasuk puteri Nabi yang sangat dicintai, iaitu Fatimah Az-Zahra, begitu juga makcik Nabi Safiyah. Wahai makcik Nabi SAW, Nabi pesan sendiri ni, kamu hendaklah menjaga diri kamu sendiri daripada neraka Allah, kerana aku sendiri pun takkan dapat menyelamatkan kamu daripada Allah SWT. Kalau kamu tidak layak, pendapat kamu lah, aku tidak akan beri pada kamu. Ini amaran Nabi yang begitu tegas. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan, sekiranya mana-mana daripada keluarga Nabi SAW ini, sebagai contoh dalam hadis yang dimaksudkan, cenderung kepada dunia, melakukan maksiat, sekalipun daripada keturunan yang mulia, maka tiadalah tempat di sisi Nabi SAW. Jadi jangan tertipu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Bacalah kisah bagaimana yang berlaku kepada Khalifah Islam yang terkemuka, namanya Sulaiman bin Abdul Malik, yang merupakan khalifah sebelum daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda. Sulaiman bin Malik ni seorang khalifah yang saleh. Adalah kekurangan dunia, kita tak nafikan. Kita sendiri pun tak diuji dengan pangkat seperti itu tuan-tuan. Tidak layaklah untuk kita menghitung, mencari keaiban orang, kerana mencari keaiban orang telah mati ni macam mengumpatnya waktu dia masih hidup. Sulaiman bin Malik ni, mengikut kisahnya, telah mengambil Rajab bin Haywah, seorang daripada ulama Islam tabi'i, untuk menjadi penasihat kepadanya. Penting bagi seorang pemimpin mengambil ulama untuk menjadi pendamping, merhatikan, melihat, mendengar nasihat daripada. Jadi bayangkan, Sulaiman bin Malik ni seorang khalifah yang hebat, pada usia yang muda, belum lagi masuk ke 40-an, tiba-tiba Sulaiman bin Malik ni menghantar tenteranya untuk perang di sempadan Turki. Maka dia pun melihat dirinya cermin dengan serban yang indah, pakaian yang hebat, pakaian raja. Dia merasa dirinya hebat. Tengok raja muda, remaja, tentera kuat, sekarang sedang berperang. Dia melihat, dia masuk ujub pada dirinya sendiri tuan-tuan. Tak lama lepas itu sembahyang, waktu sembahyang dia mula rasa sakit, nak pingsan, nak demam. Setengah para ulama mengatakan di sini bahaya kita merasa kagum atas diri kita sendiri. Dulu kita pernah bincangkan dalam surah Al-Kahfi, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Kalau seorang tu merasa kagum pada diri sendiri, maka hendaklah dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kita merasa kita hebat, bacakan la masya Allah la quwwata illa billah. Kita melihat anak kita mula bergerak, pandai bercakap, ketawa dan sebagainya, petahnya dia bercakap, maka ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah, kerana ia merupakan satu protection shield yang sangat penting tuan-tuan. Tapi berlaku pada Sulaiman bin Malik ni, dia pergi ke cermin, dia melihat dirinya, kagum, tak ada pun dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, ataupun doa melihat cermin, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Doa kalau kita melihat cermin kan tuan-tuan, ya Allah, engkau telah memperelokkan ciptaanku, kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. Tak dia baca doa seperti itu, dia masa kagum diri sendiri, kejap lagi dia pun sakit. Pandangan matanya kena pada diri sendiri dan bahaya tuan-tuan. Apatah lagi kalau pandangan orang yang dengki yang lain. Jadi jangan rasa ujub terhadap nasab dan keturunan, kerana tiada nilai di sisi Allah kalau kita ni bukan daripada orang yang beramal saleh. Hendaklah kita menyedari Nabi SAW sendiri telah memberi pesan kepada anak, kepada makcik baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak bahaya ada penyakit ujub terhadap keturunan, nasab, kedudukan, kononnya akan menjadi memberi syafaat di akhirat tanpa amalan saleh yang akan melayakkannya. Tuan-tuan, jadi sesiapa yang dapat memahami dengan sebenar-benarnya nasihat peringatan Nabi SAW ini, bahawa kedudukan kemuliaan itu akan bernilai bila ia disertai dengan ketakwaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Jadi datuk nenek moyang dahulu memang orang yang hebat, tapi mereka hebat kerana mereka tawadhu. Mereka hebat kerana mereka beramal saleh. Mereka hebat kerana mereka ahli ilmu. Bukan seperti aku pada hari ini, sibuk je nak menumpang dengan kemuliaan mereka, tapi malas nak menuntut ilmu. Sibuk je nak mengamal wirid mereka, tapi tiada ilmu. Sibuk saja untuk berbangga-bangga tentang datuk nenek moyang, tetapi peranannya kepada Islam tiada sekali. Dulu mereka telah berjuang untuk menghalau penjajah. Ulama-ulama yang terdahulu, lihat, kalau aku daripada kalangan mereka, aku sepatutnya berperanan juga macam mereka dengan kudrat yang ada pada ini. Bukan duduk saja menganggap besok kedudukan mereka akan menyelamatkan aku di sisi Allah di akhirat. Tidak tuan-tuan, ini mulai kelas sekalian. Lagi kalau kita lihat kata Imam Ghazali, menarik sekali hujah huraian dikemukakan ujub kerana nasab pembesar negara atau pegawai-pegawai di bawah, bukan dengan nasab ilmuwan agama. Contohnya, seorang itu berbangga dengan kedudukannya sebagai anak kepada jeneral, kepada orang paling besar, cucu kepada menteri ke, cucu kepada orang berpangkat yang dimuliakan ke. Tadi dia sudut keturunan, ini dia sudut pangkat yang pernah dimiliki oleh orang terdahulu yang punya kaitan kekeluargaan dengan kita. Untuk mengubati penyakit ni tuan-tuan, baiklah seseorang itu merenungi berbanyak kemungkaran dan kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh golongan terdahulu yang dibangga-banggakan itu kerana memiliki pangkat yang tertentu. Banyak penganiayaan yang pernah mereka lakukan kepada
orang Islam yang lain, kepada manusia yang lain. Kalau begini sifatnya, buat apalah aku nak ceritakan kemuliaan aku ni baru nasab dengan mereka. Jadi memadailah rasa syukur kepada Allah SWT, kerana Allah SWT telah melindungi kita dari sifat keburukan yang berlaku pada orang-orang yang dibanggakan itu, yang tak ada apa sumbangan pun pada Islam. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah antara penyakit ujub yang perlu kita selesaikan. Ada lagi, ujub kerana ramainya anak, ujub kerana ramainya pengikut, ujub kerana ramainya kerabat, ujub kerana ramainya followers, ujub kerana kita ni ada kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat, dipuja dan dipuji di mana saja. Tuan-tuan, bayangkanlah nak mengubati penyakit ini. Bayangkan dalam diri kita, besok kita akan mati seorang diri, dalam kubur seorang diri, dan tempat yang penuh dengan segala bentuk binatang-binatang berbisa. Bagi orang yang tidak sembahyang, yang tidak menaikkan hak Allah SWT, akan diseksa. Pernah kita bincangkan dengan ular yang besar. Maka madailah perasaan seperti ini untuk menghilangkan rasa ujub dalam diri. Mudah-mudahan Allah Maha memberi kepada kita kefahaman, kekuatan untuk meninggalkan sifat ini, tuan-tuan. Lihat dalam Ihya Ulumuddin penjelasan lanjut terhadap perkara ini. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita. Jauhilah ujub, kerana ia akan mudaratkan diri kita, dunia dan juga akhirat kita. Kita akan sambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.